wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'ahu hudahu. Baik, babul hal. Babul hal huwa wasfun fadlatun yaqa'u fi jawabi kaifa ka darabtu al-lissa maktufan. Baik, lamma intahal kalam ana maf'ulat. Apabila selesai bicara tentang maf'ulat, maf'ulat dah habis lah. Apa dia? Maf'ulun bihi dah habis. Kemudian yang kedua berkenaan dengan maf'ul apa? Li ajlih. Yang ketiga maf'ul mutlaq. Yang keempat maf'ul apa? Maf'ul apa? Maf'ul fih, kan? Yang kelima, yang terakhir tadi maf'ul apa? Yang terakhir tadi maf'ul ma'ahu. Sekarang ni nak masuk bicara tentang apa dia? Hal pula. Apa dia hal tu? Syara'tu fil kalam ala baqiyatil mansubat faminha al-hal. Dan aku mula bicara tentang baqiyatul mansubat, itu mansub-mansub yang terbaki, iaitu hal. Wa huwa ibaratun amma ijtama'a fihi syurutun. Hal itu adalah barang yang dikenalinya ia dengan berhimpunnya syarat-syarat tadi. Ahaduha, pertama an yakuna wasfan. Wasfan makna mushtaq lah, itu makna wasfan. Wasani an yakuna fadlatan. Dan yang kedua makna fadlah. Fadlah ni makna dia apa? Dipanggil bukan umdah. Bukan apa? Umdah. Faham tadi kan? Bukan rukun. Wasaisu an yakuna salihan li wuqu' fi jawabi kaifa. Yang ketiga mesti bahawa kalimat itu boleh menjadi jawapan bagi persoalan kaifa. Wa zalika ka qaulika darabtul lissa maktufan. Ni contoh, aku memukul lis, pencuri itu, maktufan, hal keadaannya itu diikat. Jadi kalimat maktuf dikata pertama wasf. Apa makna wasf? Dia itu isim mushtaq. Maktuf di sini adalah isim maf'ul. Yang kedua fadlah. Apa makna fadlah? Dia itu lain daripada mubtada, khabar ataupun apa? Fa'il. Boleh faham? Maka maktuf tu mubtada bukan, khabar bukan, fa'il bukan. Boleh faham? Jadi dia panggil fadlah. Yang kemudian yang ketiga, bahawa dia boleh menjadi apa? Jawapan bagi persoalan kaifa. Darab tu al-lissa. Kalau kita sebut saya pukul apa? Pencuri. Orang tanya, macam mana hang pukul? Aku pukul dia tu, hal keadaan pencuri itu apa? Diikat. Boleh faham? Jadi bila boleh menjadi jawapan bagi persoalan kaifa, maka bolehlah menjadi apa dia? Hal. Fa in qulta yaridu ala zikri al-wasfi nahwu qawlihi ta'ala, maka jikalau engkau kata tu kita lah bagi nak i'tirad, maksudnya ni nak apa? Bantai tok guru lah. Kalau hang kata apa dia? Datang yaridu, ya datang bangkangan. Yaridu mana? Warada yaridu, datang bangkangan ala zikril wasfi, pada sebutan kamu akan wasfi tadi, itu isim mushtaq. Maksudnya hal mesti isim mushtaq. Nahwu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fanfiru subatin. Fa inna subatin halun, kan? Fanfiru, maka keluarlah kalian, subatin. Apa makna subatin? Hal keadaan kalian itu apa? Apa orang panggil apa? Subatin. Apa? Fanfiru subatin atau apa? Betul, au firu apa? Jami'a. Fanfiru subatin satu-satu. Boleh faham? Fanfiru apa? Subatin. Au firu apa? Jami'a, kan? Okey, maka subatin tu hal, walaysa biwasf, sedangkan dia itu bukan wasf. Subatin apa? Isim zahir, isim apa? Isim zahir jamid, bukannya daripada isim mushtaq. Wa ala zikril fadlah, dan apabila kamu sebut syarat fadlah tadi, dibatal oleh firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah berjalan di muka bumi ini hal keadaan engkau itu maraha. Maksudnya maraha apa? Takabur, kan? Sombong. Bila kita sebut wala tamshi fil ard, jangan berjalan di muka bumi, tak ada maraha, makna rosak, betul tak? Janganlah berjalan muka bumi. Betul, jalan kat mana? Kalau kata apa? Kalimat maraha tu kalau kita buang, makna dia sempurna tak? Dia kan jadi janganlah berjalan kat muka bumi ni. Betul, jalan kat mana? Kat langit. Boleh faham? Jadi mesti ada kalimat maraha. Jadi kita kata apa? Seakan-akan ayat tak sempurna tak ada kalimat maraha. Tadi awak kata mesti apa? Fadlah. Mesti apa? Fadlah. Maka fadlah itu orang panggil apa? Seakan-akan menunjuk penyempurna saja, bukan benda yang penting. Di sini penting tak? Penting. Boleh faham? Itu je jarak. Susah juga kalau kita nak jawab pun. Wa qawlu syair, dan kata penyair, laisa man mata fastaraha bimaitin, innamal maitu maitul ahya'i. Apa makna dia? Laisa man mata, dan tidaklah siapa yang mati itu fastaraha bimaitin,
Apa makna fastaraha bimaitin? Maka dia itu apa? Dia rehatlah dengan apa? Kematian. Innama, hanya saja yang mati itu adalah kematian orang yang hidup. Boleh? Apa dia kematian orang hidup? Innamal maitu man ya'ishu kaiban. Hanya saja mati sebenarnya adalah siapa yang hidup dalam kesedihan. Kasifan baluhu. Kasifan baluhu mana dia apa? Berubah, bertukar. Baluhu maknanya haluhu. Qalilar rajai, hal keadaannya juga sedikit harap. Maka orang yang macam ni, kalau hidup duk sedih, hidup terkongkong dengan minda dia tadi dan sedikit harap, maka dia hakikatnya meskipun hidup tapi mati. Maka dia kata fa innahu law asqata marahan, kalau dibuang kalimat marahan wa kaiban fasadal makna, nescaya rosak makna, wa batala kaunul hali fadlah, maka ini akan membatalkan syarat hal itu fadlah. Wa ala zikri wuqu' fi jawabi kaifa, dan pada sebut sesuai menjadi jawab bagi persoalan kaifa, wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan jangan kalian ta'sau ta'sau ta'sau. Apa dia kalimat ta'sau? Cuba tengok ni dalam ni apa, saya nak cuba tengok dalam tu ayat nombor berapa? ta'sau fil ardi mufsidin 60 Baqarah 60. Anda tengok dalam bahis Al-Qurani Al-Baqarah. Cuba tak? Al-Baqarah ayat 60. Okey, kita buka Jalalain je, tak payah. Jadi Jalalain ni sentiasa ada bersama kita. Cik. Kata apa? Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Apa makna dia? Berkeliar. Dia kata apa? Wala ta'sau. Afsada. Ta'sau dia? Afsada, mana afsada? Merosakkan. La ta'sau, dan janganlah kalian merosakkan fil ardi, di muka bumi ni, hal keadaan kalian merosakkan. Jadi kalau dalam Jalalain ini dia kata hal itu hal muakkid. Hal apa? Muakkid. Sebab apa? Ta'sau tu makna fasad dah. Kemudian dia datangkan kalimat apa? Mufsidin juga. Kalimat di sini la ta'sau fil ardi mufsidin, orang Iraq sebagai hal. Macam mana hal, ustaz? Bolehkah jadi jawapan bagi kaifa? Bagaimana kalian merosakkan di muka bumi? Ada tak dia jadi, kan kita sebut la ta'sau fil ardi mufsidin, janganlah kalian merosak di muka bumi. Kalau orang tanya macam manakah bagaimanakah merosak di muka bumi tu, kalimat mufsidin tadi menjawab soalan tak? Menjawab soalan tak? Sekali lagi. Kan kita sebut janganlah kalian membuat kerosakan di muka bumi. Lepas tu kita tanya, macam manakah buat kerosakan di muka bumi tu? Kalimat mufsidin tadi menjawab tak soalan tadi? Kat sini dia tulis jangan kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerosakan. Tak boleh. Salah terjemah sama terjemah. Kamu saya tak boleh. Dalam apa Jalalain, kita pegang Jalalain lah. Boleh? Sebab apa? Dia panggil mufsidin itu bukan apa hal yang membawa makna baru, tapi dia hanya sekadar muakkid. Apa makna muakkid? Dia menegaskan, mengukuhkan lagi makna ta'sau itu. Mereka makna apa? Ta'sau tadi. Baik. Qultu, seterusnya kataku, subat fi makna mutafarriqin. Mana subat tu makna mutafarriqin. Mutafarriqin apa? Bercerai-cerai, satu-satu. Boleh? Fahuwa wasfun takdiran, maka dia itu adalah hakikatnya wasfun, isim mushtaq, takdiran, secara kira-kira, meskipun bukan dari segi fizikal, bukan dari segi zuhir, tapi kita anggap takdirnya sebagai makna apa? Makna apa? Mushtaq. Wal muradu bil fadlah, ini dia jawablah satu tu. Maka dikendaki dengan fadlah itu ma yaqa'u ba'da tamamil jumlah, barang yang datang setelah sempurnanya ayat. La ma yasihul istighna anhu, bukan maksud fadlah itu barang yang tidak diperlukan. Faham tak itu? Bukan maksudnya kita tak perlu kalimat tu, tak.
kita perlu, tapi maksud fudlah tu apa? Yang datang selepas ada mubtada khabar, selepas ada fa'il. Itu maksud apa? Fudlah. Bukan maksudnya kita tidak perlu. Itu guru jawablah. Wal haddul mazkuril halil mubayyinah lal muakkidah. Adapun apa had tu makna dia definisi yang aku sebutkan tadi itu bukanlah bagi hal muakkidah, bukan merujuk kepada hal yang berfungsi sebagai penegas, tapi hal yang mubayyinah. Mubayyinah ni mana? Memberi makna yang baru. Memberi makna yang apa? Yang baru. Boleh? Macam tadi kan kata darabtul lissa maktufan. Aku memukul apa? Memukul apa? Pencuri tadi hal keadaannya apa? Diikat. Jadi kalimat diikat tu apa dia? Makna yang baru. Bagi menerangkan keadaan pencuri yang dipukul tadi. Boleh faham tu? Wa syartuha, kita baca kasyah. Maksudnya kalau yang hal muakkidah tu dia tak tahu sahadah ya. Dia dipanggil hal. Tapi fungsi dia apa? Taukid. Dia dipanggil hal tapi fungsi dia apa? Taukid. Dia dipanggil hal yang dikecualikan lah. Pelik sikit. Sebab kalau kita sebut wala ta'saw fil ardi mufsidin, nak i'rab sebagai taukid tak boleh. Kan? Sebab taukid mesti ada lafaz dia. Kullu lagi apa? Ajma', boleh faham? Di sini apa dia? Boleh faham dekat situ. Nak jadi dia itu taukid lafzi. Taukid lafzi mesti ulang. Boleh? Jadi adakah diulang lafaz? Tak diulang. Jadi macam mana? Kita kata dia adalah hal, tapi halnya itu adalah muakkid li apa? Amilihi. Maksudnya dia taukid bagi apa? Fi'il yang disebut sebelumnya. Boleh? Dibaca nasab dan dia di i'rab hal. Tapi hal yang satu lagi. Jadi ada dua lah jenis hal. Yang majoriti mubayyin li'amilihi. Itu majoriti. Mubayyin li apa? Amilihi. Tapi yang ada certain dipanggil apa? Muakkid li'amilihi. Boleh faham ke Syah? Okey, baik. Seterusnya baca ke Syah. Syartuha, syarat hal mesti apa? Nakirah. Lagi. Syartul hal an takuna nakirah. Ja'at binafsi al-ma'rifatu wajib ta'wiluha. Ya. Apa makna syarat hal mesti nakirah? Dan dia kata maka jikalau datang hal dengan lafaz yang makrifah wajib takwil. Saya wajib kita anggap sebagai nakirah. Wa zalika ka qaulihim, seperti kata mereka qaulihim kullu awwala fatawwala. dia awwala dipanggil hal. Ustaz ni makrifah sebab ada alif lam. Boleh faham? Okey lagi. Wa arsalaha atiwaka. Ya. Wa asba'uhu. Ya. Hujan dan a'azzu minha al-adad. Asalnya la yukhrij kan? La yukhrijanna apa? Al-a'azzu minha apa? Al-azal. Ni ada kiraan lain yakhrujna. Yakhruj ya apa? Yakhrujanna. Boleh? Bi fathi apa dia? Wa tunra. Ya. وهذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الألف واللام قولهم اجتهد وحدك وهذا مؤول بما لا إضافة فيه والتقدير اجتهد منفردا اجتهد apa munfaridan. Baik, dia kata apa? Kalau tadi kan kita sebut tadi ada hal yang ada alif lam, boleh faham? Maka kita kata wajib takwil. Wajib takwil apa? Kita datangkan hal yang versi tak ada alif lam ataupun versi mushtaq. Versi apa? Mushtaq. Baik, dia kata bagi contoh. Udkhulul awwala fa awwal. Satu. Apa makna satu tu? Apa hal yang semacam dengan dia? Munfaridan. Boleh faham? Wa arsalahal iraqa. Wa arsalaha apa? Iraqa. Apa makna iraqa? Iraqa makna dia apa? Mujtami'an. Beramai-ramai, bersesak-sesak. Itu makna iraq. Beramai-ramai, berapa? Sesak-sesak. Boleh? Okey. Jadi kita kata apa? Apa takdir hal dia di sini? Mujtami'atan muzdahimatan. Boleh faham? Itu dia punya takdir apa? Hal yang mushtaq di sini. Wa qira'atu ba'dihim, dan bacaan setengah daripada ulama, la yakhrujunna. Nescaya keluarlah al-a'azu yang mulia daripadanya, iaitu daripada negeri Madinah ini, al-azalla, hal keadaan mereka hina dina. Ni kata Abdullah bin Salul kan? Abdullah bin apa?
bin Salul, dia kata nescaya akan keluar orang yang bila masuk dia keadaan bangga, iaitu golongan Muhajirin dan Ansar. Dia akan keluar daripada negeri ni hal keadaan mereka menjadi hina. Itu kalau qiraat ni lah, ya la yakhruj. Tapi kalau la yukhrij akan mengeluarkan kan. Yang a'az akan mengeluarkan yang azal. Itu kalau baca la yukhrij. Boleh? Baik, maka dia kata untuk nak menyelesaikan hal yang ada alif lam ini, maka dia kata wa hazihil mawadhi', dan tempat-tempat ini dan semisalnya itu mukharrajah. Mukharrajah maknanya diselesaikan ala ziyadatil alif wal lam, dengan bahawa kita kata alif dan lam itu zaidah, tambahan sahaja, tidak memiliki makna ta'rif. Ka qaulihim ijtahid wahdaka, seperti jugalah kata mereka ijtahid wahdaka. Wahdaka tu makrifah lah kan, sebab dia mudhaf. Tapi kita kata ditakwilkan dengan barang yang tidak diidafatkan. Maksudnya dia takdirkan sebab ijtahid munfaridan. Boleh faham Baik. Wa sahibuha, okey, baca wa sahibuha abang ni, abang Anwar. Ya. Ya. Wa tu ada syartu. Ada tak ada? Wa syartu sahibiha at-ta'rifu. Ya. 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 Khusya'an absaruhum yakhruju fi arba'ati ayyamin sawa'al sa'ilin. Ya. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Ya. Okey, itu dia punya apa? Matan dia. Dia punya syarah dia apa? Syurut sahibil hal wahidun min umur arba'ah. Syarat sahib hal mesti salah satu daripada 4 perkara. Apa dia? Pertama, ta'rif. Ka qaulihi ta'ala khusya'an absaruhum yakhrujuna. Kalimat apa dia? Sahib hal, maksudnya yang memiliki hal itu mesti makrifah. Dia kata apa? Khusya'an absaruhum yakhrujuna. Kalimat apa? Khusya'an itu hal. Mana sahib hal dia? Dhamir tu. Maka dia kata fa khusya'an halun min ad-dhamir fi qaulihi ta'ala yakhrujuna wad dhamir a'raful ma'arif. Boleh? Kan contoh anda sebut kan. Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun apa? Rakiban hal. Mana sahib hal dia? Siapa yang buat dia hal tadi? Zaid itulah. Ja'a Zaidun rakiban. Boleh? Kalau di sini siapa yang menundukkan pandangan depa? Siapa yang tunduk pandangan depa tu? Hum lah kan. Mereka tu lah. Iaitu daripada apa? Yakhrujuna fi'il. Mana fa'il dia? Waw jama'ah, iaitu hum. Khusya'an hal bagi apa? Hum tadi. Boleh faham Baik. Wasani, yang kedua, takhsis. Takhsis makna apa dia? Kalimat itu meskipun nakirah tapi mukhassas. Makna apa? Mukhassas. Makna mukhassas apa dia? Iaitu dia nakirah tapi dia didatangi selepasnya itu sifat, ataupun dia nakirah tapi apa? Diidafatkan kepada nakirah juga. Contohnya fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Fasawa hal arba'ah. Sawa dia hal apa? Arba'ah. Arba'ah ustaz kata tadi mesti makrifah kan? Arba'ah makrifah ke nakirah? Tapi kita bagi dia itu nakirah yang mukhassas. Yang mukhassas dia dikecilkan skop melalui na'at sifat ataupun melalui idafah. Satu dia kata hiya arba'ah itu in kanat nakiratan, meskipun dia nakirah lakinnaha mukhassasatan bil idafati ila al ayyam, tapi dia dah dikecilkan skop dengan apabila diidafatkan kepada ayyam, maka sesuailah dia menjadi sahib hal. Yang ketiga ta'mim. Yang ketiga apa dia? Ta'mim. Ka qaulihi ta'ala ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Illa laha apa? Munzirun. Baik, mana kalimat apa? Apa dia? Apa hal? Bagai fajumlatu laha munzirun halun min qaryah. Halun min apa? Qaryah wa hiya nakiratun 'ammatun liwuqu'iha fi siyaqi an-nafi. Baik, dia kata apa? Ta'mim maksudnya kalimat meskipun itu kalimat nakirah, tapi kalimat nakirah yang menunjukkan makna am. Kalimat nakirah menunjukkan makna apa? Am.
boleh digunakan sebagai sahib hal meskipun dia nakirah. Kan kita sebut apa? Sahib hal mesti makrifah kan? Di sini boleh juga kita guna sebab apa? Nakirah itu di sini bermakna am. Kata dia wa ma ahlakna min qaryatin. Tidak kami hancurkan langsung mana-mana qaryah. Bila sebut mana-mana qaryah, maksudnya semua qaryah lah. Semua apa? Semua apa qaryah. Illa melainkan laha munzirun, melainkan baginya itu ada apa? Munzirun, orang yang dah beri amaran awal-awal lagi. Boleh faham? Baik, laha munzirun dipanggil jumlah hal. Jumlah apa? Jumlah hal bagi apa? Qaryah. Ustaz, bukan jumlah datang selepas nakirah itu adalah sifat ke? Tak. Di sini kerana apa? Boleh jadi hal kerana apa? Kerana qaryah itu datang selepas daripada apa? Nafi. Datang sebelah apa? Nafi. Kalau nakirah taqa'u fi siyaqin nafi ta'um, maka dia akan menjadi makna umum. Boleh? Maka dia dipanggil nakirah tetapi seakan-akan mencapai level ma'rifah. Boleh? Baik. Yang keempat, ini semua ada dalam sufi pada ni, nanti tengok. Warabi', yang keempat, ta'khir anil hal. Yang keempat adalah bahawa apa? Sahib hal itu dia nakirah tapi dia berada ta'khir. Apa makna ta'khir? Di belakang. Sepatutnya sahib hal duduk depan kan? Tapi di sini duduk belakang. Maka dia kata kalau sahib hal duduk belakang, boleh juga jadikan sahib hal itu nakirah. Contohnya, liman yatamu hishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Yaluhu ka'annahu apa? Khilalu. Okay, liman yata, bagi perempuan bernama Mayyah itu, muhishan talalu, hal keadaannya itu mensunyikan. Muhishan itu apa? Mensunyikan. Talalu, talalu ni lah apa? Sahib hal dia ni. Ustaz, talalu ni nakirah. Macam mana boleh jadi sahib hal? Sebab dia duduk belakang apa? Belakang apa? Belakang hal. Sepatutnya sahib hal duduk di depan. Kalau sahib hal duduk di depan, mesti makrifah. Tapi kalau duduk di belakang, dibenarkan untuk apa? Nakirah. Bagi wanita bernama Limayyah itu apa? Barang yang menyunyikan, hal keadaan menyunyikan. Talalu apa dia? Tempat peninggalannya. Talalu dia? Tempat apa? Peninggalannya. Yaluhu ni zahir, ka'annahu khilalu, dia zahir seakan-akan dia itu apa? Khilalu. Khilalu apa makna khilal? Iaitu apa? Kilauan seperti kilauan apa? Belati, kilauan apa? Pisau. Itu makna apa? Khilalu. Jamak khillatun. Jamak apa? Khillatun. Baik. Famuhishan halun min talal. Muhishan tu hal daripada talal, wa huwa nakirah, sedangkan talal tu nakirah. Fajaza li ta'khirihi anil hal, maka haruslah untuk dia jadi nakirah meskipun dia itu nakirah. Kerana apa? Dia berada lewat selepas apa? Selepas hal. Boleh faham? Baik, itu makna habis berkenaan dengan hal. Jom kita masuk seterusnya tamyiz. Seterusnya apa? At-tamyiz. Baik, kata tu rahimahullah, wa at-tamyizu wa huwa ismun, kita baca Hakim. Rahimahullah ta'ala, babu at-tamyizu huwa ismun fadlatun nakiratun jamidun mufassirun liman bahama min al-dhawati. من المنصوبات التمييز وهو ما اجتمع فيه خمسة أمور. Dia kata sebahagian daripada mansubat itu tamyiz. Macam mana nak kenal tamyiz? Terhimpun padanya 5 perkara. Pertama, أحدها أن يكون اسما. Ya, dia adalah isim. والثاني أن يكون فضلا. Fadlah, faham makna fadlah, itu bukan daripada mubtada khabar ataupun fa'il lagi. والثالث أن يكون نكرة. Ya, lagi. والرابع أن يكون جامعا. Ya, jamid. والخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات. Yang ketiga, dia adalah mentafsirkan barang yang tak jelas daripada zat. Ini berbeza dengan hal. Hal mentafsirkan barang yang tak jelas daripada keadaan. Fahuwa, موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى. maka tamyiz ini sama dengan hal pada 3 poin yang pertama. Apa dia? Dia isim, dia fadlah dan dia nakirah. Hal pun samalah, isim, fadlah dan apa? Dan nakirah. Okay, lagi.
ومخالف في الأمرين الأخيرين. Ya, dia beza pada tiga, ya, pada dua yang terakhir sahaja. لأن الحال مشتق مبين للهيئات. Kerana hal itu mushtaq, dia itu menerangkan hayat, sedangkan tamyiz jamid dia menerangkan zawat. Okey, seterusnya وأكثر وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب نخلا وصاع تمرا ومنوين عسلا والعدد. Jarib apa jarib? Satu lembah tu. Satu kebun, satu lembah. Satu lembah apa? Nakhlan. Nakhlan apa? Pokok kurma. Sa' apa dia sa'? Satu apa? Sa' apa? Satu cupak. Bukan gantang. Cupak apa? Gantang. Boleh? Min wanaini. Min apa? Manawaini. Manawaini satu apa? Liter. Dia panggil retail tu macam lebih kurang ni lah. Satu balang ni, tapi balang dia besar lagi lah daripada apa? Sa' tu. Okey lagi. والعدد نحو 11 كوكبا و99 نعجة. ومنه تمييز كم الاستفهامية وكم عبدا ملكت. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز 100 وما فوقها أو مجموع كتمييز 10 وما دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونسب. Baik lagi. ويكون تمييز مفسرا للنسبة محولا واشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا وأنا أكثر منك مالا أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء. وقرئ الكداني نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقوله من خير أديان البرية دينا. ومنه بئس الفحل فحلهم فحلا. خلافا للسبيل. Baik, semua ni kita dah mengaji dah dalam matan Ajrumiyah ni. Dan bahawasanya dia nak cerita bagaimana nak mengetahui tamyiz. Ada tamyiz ni ada apa? Dua. Pertama tamyiz mufrad, kedua tamyiz nisbah. Tamyiz mufrad yang datang selepas daripada itulah maqadir, ukuran-ukuran, dan datang selepas daripada kam. Boleh dipanggil apa? Tamyiz apa? Mufrad. Dan kalau tamyiz yang nisbah, iaitu datang daripada dipanggil apa? Nisbah antara mubtada' khabar, ataupun nisbah antara fi'il fa'il, ataupun nisbah antara fi'il fa'il dan maf'ul. Boleh? Itu dia punya apa? Tamyiz nisbah. Dan masalah tamyiz nisbah ni ada kala dia itu muhawwal. Apa nama muhawwal? Dia berpindah daripada kedudukan asalnya. Ada kala dia itu asalnya mubtada' berpindah jadi tamyiz. Ada kala dia itu apa? Maf'ulun bih berpindah jadi tamyiz. Ada kala dia itu apa? Mudhaf berpindah jadi apa? Berpindah jadi tamyiz. Boleh faham? Itu dibagi muhawwal. Ada yang ghair muhawwal. Muhawwal ni mesti tidak apa? Tidak berpindah. Dia memang asal dia macam tu. Boleh faham? Itu dipanggil muhawwal. Dan kemudian Tok Guru sebut ada tamyiz dipanggil tamyiz yang berfungsi sebagai taukid. Dan ada tamyiz yang datang selepas daripada apa? Ta'ajub ataupun madah ataupun zam. Ta'ajub pula madah ataupun zam. Itu kita akan tengok dia punya syarahan di sini. Kita cakap at-tamyizu. At-tamyizu al-murbani mufassirun lil-mufradin wa mufassirun lin-nisbati. Macam akan sebut tadi lah. Mufrad ada apa? Dengan nisbah. Okey lagi. Faham mana nisbah? Nisbah faham? Maksudnya dia terangkan makna ayat terus. Contoh saya lagi, dia kata Taba Muhammadun. Taba Muhammad, baiknya Muhammad. Nafsan, dirinya. Maka diri itu adakah terang kalimat Muhammad saja? Tak. Adakah terang kalimat Taba saja? Tak. Tapi terang apa? Nisbah antara Taba dengan Muhammad. Boleh? Itu dia panggil tamyiz apa? Nisbah. Okey lagi. Famufassirul mufradi lahu madhannun yaqamu ba'daha. Maka tamyiz yang menafsirkan mufrad itu lahu madhannun. Madhan apa? Maudhi', tempat. Madhan apa? Tempat. Yaqa'u ba'daha, yang ada di belakangnya. Maksudnya kita boleh ketahui dia itu tamyiz dengan apa? Tempat-tempat yang bakal disebutkan ini. Yang pertama al-maqadiru. Wa hiya ibaratun an thalathi umuri. Maqadir apa? Sukatan. Dan ia itu ibarat daripada tiga benda. Pertama al-masahat. Masahat kita panggil apa? Jarak kan. Lagi
Al-masahat kajaribin nakhla. Ya. Wal kaili. Kaili apa? Kadar sukat apa beza kail dengan wazn? Kail dia ada bekas dia. Kail ada apa? Bekas, cupok ada bekas dia. Nama apa lagi? Gantang ada bekas dia. Itu dia panggil kail. Kail ni kita guna untuk apa? Sukat benda-benda yang kecil-kecil tu. Macam contoh berah, gandum. Tapi kalau benda besar-besar, benda macam apa? Orang panggil apa? Apple, benda yang apa macam temikai, kita tak panggil cupok, kita guna cupok rugi, ada kosong. Kata tengah. Jadi mesti pakai wazan timbang timbang berat. Boleh? Baik. Contoh dia kasa'in tamri. Tamran. Ya. Wal wazni ka manawaini aslan. Nah, manawai ni kita sebut liter. Liter dia berat sebenarnya. Bukan apa? Sipadu. Berat liter. Orang Arab ni lah. Ya. Okay, lagi. Thani al-adadu ka 11 dirhaman. Ya. Qawluhu ta'ala inni ra'aitu 11 kawkaban. Dia kata yang kedua tamyiz kita kenali datang selepas daripada bilangan nombor 11 dirhaman. Dirhaman tamyiz sebab datang selepas 11. Dan seterusnya lah. Okay, lagi. وهكذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة من الأحد عشر من الأحد عشر إلى 99 قال الله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة وفي الحديث إن لله 99 اسما. Dia kata apa? Kalau nak kenal tamyiz yang mansub adalah apa? Datang selepas nombor start daripada 11 sampai 99. Maka tamyiz dia kesemua mansub. Boleh tengok di situ 11 kaukaban tamyiz. Lepas tu akhi 99 na'jatan. Nampak ja'natan tu tamyiz. Okay, lagi. Fuhima min atfi Wafuhima min atfi. Dipahami daripada ataf aku ini fi muqaddimah al-adad. Fi muqaddimah al-adad. على المقادير أنه ليس من جملتها. Apa maksud min jumlatiha? Dia dipahami bila aku atafkan, kan aku sebut kalau nak kena tamyiz, hang tengok datangnya kalimat itu selepas maqadir dan selepas apa? Adad. Lepas apa? Maqadir dan selepas apa? Adad. Adakah adad itu termasuk daripada maqadir? Tak. Bila dia kata apa? Ataf, dia sebut ataf, maka apa? Adad itu satu benda, maqadir satu benda yang lain. Sebab apa? Al-atfu yaqtadi mughayarah. Itu kaedah masyhur lah. Atfu yaqtadi apa? Mughayarah. Kan ada sebut ja'a Zaidun wa Amrun. Adakah Amrun tu diri Zaid? Tak, bukan, lain. Itu makna mughayarah. Boleh? Jadi begitulah bila diatafkan apa dia sebut apa? Maqadir wa adad. Maqadir wa adad. Maksudnya apa? Adad itu bukan maqadir. Boleh faham? Itu dia punya makna atfu di situ. Okay, lagi. وهو قول أكثر المحققين بأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره حتى إنه تصح إضافة المقدار إليه. Ya, mana apa maqadir? Dia kata kerana maksud maqadir itu barang yang tidak dikehendaki hakikatnya, bahkan yang dikehendaki hanyalah kadarannya. Boleh faham? Hatta sehinggalah bahawa sah untuk mengidafahkan kadaran itu kepada isim tadi. Wal adadu laysa kadzalik, sedangkan nombor bukan sedemikian. Nombor maksudnya kita memang niat nak ketahui hakikat barang itu. 30 apa? Barang tu lah. Boleh faham? Tapi kalau miqdar, kita nak tahu apa? Kadar barang tu, bukan diri barang tu. Tu dia kata dakik sikit lah dalam masalah ni. ألا ترى أنك تقول عندي مقدار رطل زيتا ولا تقول عندي مقدار 20 رجلا إلا على معنى آخر. Dia kata artinya kau lihat bahawa kau kata di sisi aku ini ada apa? Miqdaru ritlin zaitan. Kadaran retail apa tadi? Berat zaitan. Sekian-sekian berat zaitan minyak. Wala taqul, dan kamu tidak kata indi miqdaru 20 rajulan. Kita tak boleh. Kan kita indi di sisi saya kadaran 20 lelaki. Tak, bukan kita masuk kadaran 20 lelaki. Kita nak sebut saya ada 20 lelaki terus. Tak perlu sebut kadaran. Sebab kita nak ketahui memang zat lelaki itu sendiri.
bukan kadaran lelaki itu sendiri. Boleh faham? Jadi kita panggil beza ni dakik lah sikit. Beza antara kadar dengan nombor. Boleh? Berdasarkan takdiran yang sedemikian. Illa ala makna akhar, melainkan pada makna yang lain. Okay, lagi wa min tamyizil adad. Min tamyizil adad ni tamyiz kam al-istifhamiyah. Kam istifhamiyah. Maka dia termasuk dalam tamyiz adad. Kam yang bermakna tanya, berapa tanya. Dia ada berapa khabar. Berapa khabar maksudnya apa? Kalimat berapa tapi bukan dia niat tanya. Dia nak beritahu. Boleh? Dia nak kata banyak lah tu. Boleh? Baik, wazalika lianna kam fil arabiyyah kinayatun an adadin majhulil jinsi wal miqdar. Kerana kam pada bahasa Arab ini adalah kinayah, bahasa kiasan ke atas bilangan yang majhul, itu yang tidak diketahui jenisnya dan juga kadarnya. Wahya ala darbaini istifhamiyatun bi makna ayyi adadin. Dan dia pada dua jenis. Kam ni dua jenis. Pertama istifhamiyah, makna dia ayya adadin, berapa. Ayya adadin tu berapa lah. Boleh faham? Berapa ni? Dia tak tahu bilangan. Okay, wa yasta'miluha man yas'alu an kimiyyati syai'. Wa khabariyatin bimakna kasir. Khabariyatin bimakna kathir. Yasta'miluha man yuridu al-iftikhara wa at-takthira. Dan digunakan kalau istifhamiyah itu untuk nak bertanya. Tapi ada satu lagi dia panggil kam apa? Khabariyah. Kam khabariyah bimakna kasir. Dia nak sebut kata dia ada banyak. Betapa banyak ada anak aku. Kita betapa banyak ada. Itu bukan dia nak tanya, dia nak bagi tahu. Boleh? Maka dia kata kalau kam bermakna khabar, bagi cerita, maka dia digunakan oleh siapa yang menghendaki bermegah-megah dan menyatakan dirinya banyak. Boleh lagi wa tamyizul istifhamiyati mansubun mufradun. Kalau kam itu kam istifhamiyah, maka tamyiz dia akan apa? Mansub dan bentuk mufrad. Mansub dan bentuk apa? Mufrad. Contoh dia aqulu kam abdan malakta. Kam abdan malakta. Ni yang kita tanya kan, ada berapa hamba? Boleh? Maka kita sebut kam abdan. Abdan tu tamyiz, maka mesti mansub tu utama. Jangan baca kam abdin. Baca apa? Kam apa? Abdan. Lepas tu yang kedua mesti mufrad. Tak boleh sebut kam abid. Tak boleh. Abid jamak kan. Kam aibad. Tak boleh. Mesti apa? Kam apa? Abdan. Mesti mufrad. Jadi mesti lazimi nasab, mesti lazimi mufrad. Lagi kam daran banaita. Tamyizul khabariyyati makhfudun da'iman. Tapi kalau tamyiz khabariyah itu kam khabariyah, maka dia akan jadi makhfud. Contoh kita nak sebutlah kam abdin malaktu. Dia kata apa? Betapa banyaknya hamba yang aku ada. Kam abdin apa? Malaktu. Itu makna apa? Khabariyah. Tapi kalau kam abdan, maka itu makna istifhamiyah. Baik, sumataratan yakunu majmu'an ka tamyizil 'asharati fama dunaha. Taqulu kam abidin malaktu. Kama taqulu 'asharata abudin malaktu. Wa thalathata abudin malaktu. Taratan yakunu mufradan ka tamyizil mi'ati fama fawqaha. Taqulu kam abdin malaktu. Malakta. Kama taqulu mi'ata abdin malaktu. Malaktu tu kam abdin malaktu. Kam abdin malaktu. Kama taqulu mi'ata abdin malaktu. Wa alfa abdin malaktu. Wa yajuzu khafdu tamyizi kam al-istifhamiyah idza dakhala 'alayha harfu jar. Baik, dia kata apa? Terkadang kan kita sebut tadi nak menyatakan banyak kan. Kam khabariyah tu kita nak menyatakan kita ada banyak kan. Kan kita sebut kalau kita nak letakkan tamyiz selepas daripada kam khabariyah, mesti tamyiz dia tu makhfud, mesti baris bawah. Boleh? Maka dia kata wataratan, dan ada kala ayakuna majmu'an, bahwasanya kita datangkan tamyiz itu dalam bentuk jamak. Ada kala kita datangkan dalam bentuk mufrad. Ini bagi kam khabariyah. Bagi kam apa? Khabariyah. Kam istifhamiyah mesti dalam mufrad saja. Yang ni kita datangkan apa? Kam khabariyah ni pada bentuk. Dua bentuk. Pertama majmu', yang kedua apa? Mufrad. Contoh dia kata tamyizil 'asharah fama dunaha.
Seperti kita niatkan bilangan tadi itu 10 ke bawah. 10 apa? Ke bawah. Contoh, kam abidin malaktu. Itu kalimat apa tu? Abid. Abidin, maka dia abidin tu apa? Jamak kan? Bila disebut jamak, maka bilangan dia nak sebut bilangan hamba dia berapa? 10 ataupun ke bawah. 10 ataupun apa? Ke bawah. Sebab tu boleh jadi hamba dia ada 10. Boleh jadi hamba dia ada 3 bawah daripada 10 lah. Wataratan, dan boleh jadi digunakan apa? Tamiz dia itu apa? Mufrad. Seperti apa? Kam abdin malaktu. Maka bila disebut abdin guna mufrad, makna dia itu apa? Mi'ah, 100, ataupun alf, ataupun 1000. Itu kalau dia guna dalam sirah apa? Mufrad. Cuma kita kalau nak i'rab kam abdin tu, kita tak i'rab sebagai dia tamiz, tapi kita i'rab sebagai mudhafun ilaih. Boleh? Dia i'rab sebagai apa? Mudhafun apa? Mudhafun ilaih. Macam salasata rijalin. Salasata apa? Rijalin. Rijalin kita tak tamiz, kita i'rab apa? Mudhafun ilaih. Boleh? Yajuzu khafdhu tamyiz, dan harus untuk dijarkan tamiz kam istifhamiyah iza dakhala 'alaiha harfu jar. Itu pun jikalau masuk kepadanya harf jar. Taqulu bikam dirhamin. Bikam apa? Dirhamin ishtaraista saubaka. Bila kam tu ada masuk bi, maka dirhamin baca apa? Majrur. Dirhamin baca apa? Majrur. Wal khafidu lahu min mudmarah la al idafah khilafan li zajjaj. Maka apakah yang memajrurkan dirhamin tadi? Amil memajrurkan dirham tadi apa? Dia kata min mudmarah, kalimat min yang tersembunyi. La al idafah, tidaklah apa? Kam itu dia itu apa? Yang memajrurkan dirham. Tidaklah kam itu yang memajrurkan apa? Dirham. Boleh faham? Khilafan li Zajjaj, ini berbeza dengan pendapat apa? Az-Zajjaj, ulama nahwu yang masyhur. Min mudmarah, min marah tu dekat mana ke? Bikam dirhamin tu. Bikam min. Saya bikam min dirham. Bikam apa? Min apa? Min dirham. Itu takdir dia. Okey, boleh? Baik, yang seterusnya macam, tapi dalam ta'liq dia bagus, farq baina apa? Kam istifhamiyah dengan kam khabariyah ni ada 10 wajah. Kan ada ta'liq bawah kan? Kan 10 ni bagus, yang tadi kita baca kitab Abih dulu. Okey, lagi. الثالث من مظان تمييز المفرد ما دل على مماثلة نحو قوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا. Dan tempat tamyiz mufrad juga yang menunjukkan kepada mumasalah serupa. Itu makna mumasalah. Seperti firman Allah Taala walau ji'na bimislihi, meskipun kami datangkan semisalnya. Madada apa? Dakwah kan. Wa qawluhu inna lana amsalana ibilan, sungguhnya bagi kami ini semisalnya itu seekor unta. Jadi kita seakan semisal tu kadar juga kan, semisal tu kadar juga, betul tak? Makna misal tu sebenarnya lebih kurang makna kadar. Okay, lagi rabi' ma dalla ala mughayaratin, nahwu inna lana ghayraha ibila sya'a wa ma ashbah dhalik. Dalla ala mughayarah, berbeza, menunjukkan perbezaan. Contoh, sungguhnya bagi kami ini selain daripada dia itu, maksudnya lain ghairah ni, sungguhnya bagi kami ini lain daripada binatang dia ada ni, seekor unta dan seekor apa? Kambing. Wa ma ashbah dhalik, dan apa yang semisalnya. Sya'an itu syaitan sya'an sama sya'an kambing. Ya. Okey. وقد أشرت بقولي وأكثر وقوعه إلى أن تمييز المفرد لا يختص بالوقوع بعد المقادير. ومفسر النسبة على قسمين. Dia nak kata bahawasanya aku dalam matan sebut aksar wuqu'ihi itu nak menunjukkan bahawasanya apa? Tamyiz mufrad tidaklah khas bagi maqadir saja, bahkan ada pada kalimat-kalimat yang lain. Boleh? Baik. Dan mufassir nisbah, maksudnya tamyiz nisbah ada pada dua. Pertama muhawwal, yang kedua ghair apa? Muhawwal. Maksudnya mana muhawwal? Maksudnya tamyiz itu dia ada kedudukan dia yang asal. Maka diubah daripada kedudukan yang asal, maka dipanggil muhawwal. Kalau ghair muhawwal, maknanya dia memang tak ada kedudukan asal, dia memang tamyiz lah daripada asalnya. Baik, contoh dia
فالمحول على ثلاثة أقسام. محول عن الفاعل نحو واشتعل الرأس شيبا. أصله اشتعل شيب الرأس. فجعل المضاف إليه فاعلا والمضاف تمييزا. Jadi dia kata apa? Muhawwal tamyiz yang ditukar asalnya daripada fa'il. Contoh washta'ala ra'su shayba. Shayba tu apa? Tamyiz kan? Telah menyala-nyalalah kepala, yakni uban. Asalnya ishta'ala shaybu ra'si. Jadi shaybu tu sebenarnya fa'il. Boleh faham? Maka faju'ila al-mudhafu ilaih fa'ilan. Maka dijadikan mudhafu ilaih ganti bagi fa'il. Fa'il dihazaf lah. Wal mudhafu tamyizan, dan dijadikan mudhaf tadi tu yang asalnya di tempat fa'il berpindah menjadi tamyiz. Okay, yang nombor 2 ومحول عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا. أصله وفجرنا عيون الأرض. ففعل فيه مثل ما ذكرنا. asalnya uyun tu duduk di mana? Duduk sebagai maf'ulun bihi. Fafajjarnal arda uyuna. Maksudnya kami apa? Terpancarkan, bukan pancarkan bumi kan, pancarkan air mata air bumi, itu asal dia. Boleh faham? Okey lagi. Wa muhawwalun an mudhaf ghayrihima. وذلك بعد أفعال التفضيل المخبر به عما هو مغاير لتمييز. مغير للتمييز. وذلك كقوله زيد أكثر منك علما. أصله علم زيد أكثر. وكقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فإن كان الواقع بعد أفعال التفضيل هو عين المخبر عنه وجب خفضه بالإضافة. كقولك مال زيد أكثر مال. إلا إن كان أفعال التفضيل مضافا إلى غيره فينصب. نحو زيد أكثر الناس مالا. وغير محول نحو امتلأ الإناء ماء وهو قليل. Itu tak? Buah-buah tu lepas tu? وقد يقامه. Tak ada itu jatuh kan tu. Tak cukup. Syarah tak habis. Kata wa ghairul muhawwali muhawwali selepas malan tu kan, Zaidun aksar minka malan kan. Lepas tu wa ghairu al muhawwali nahwu dah imtala al ina'u ma'an. Imtala al ina'u ma'an wa huwa qalilun. Wa qad yaqa'u kullun min al-hal. Itu dah. Baik. Seterusnya nombor 3, dia kata muhawwal daripada mudhafin, dia itu dipindahkan daripada mudhaf tapi lain daripada fa'il dan lain daripada maf'ul. Itu makna dia. Wazalika, dan demikian itu ba'da af'al at-tafdil, selepas daripada af'al tafdil al-mukhbar bihi an ma huwa mughayirun lit-tamyiz. Apa makna dia? Iaitu al-mukhbar bihi. Apa makna mukhbar bihi tu? Yang dia itu af'al tafdil itu menjadi khabar. Menjadi apa? Menjadi khabar bagi barang yang berlainan daripada tamyiz. Contoh dia macam mana? Kaqaulika Zaidun aksaru minka ilman. Zaidun aksaru minka apa? Ilman. Jadi kalimat aksaru, kalimat apa? Aksaru itu dia jatuh sebagai khabar bagi Zaid, betul tak? Jatuh bagi khabar bagi apa? Bagi Zaid. Boleh? Tapi asalnya macam mana? Asal dia ilmu Zaidin aksaru. Ilmu Zaidin ni apa? Aksaru. Tu faham? Dia panggil apa? Af'al tafdil itu adalah khabar bagi barang yang mughayir bagi tamyiz. Mughayir bagi tamyiz tu apa dia? Maksudnya dia apa? Berbeza dengan tamyiz sendiri. Jadi kita kata apa? Ilmu Zaid aksar apa? Daripada minka. Boleh? Baik. Contoh yang kedua, qauluhu ta'ala ana aksaru minka malan wa a'azu nafara. Jadi ana aksaru kan? Aksaru khabar kan? Okay, jadi apa takdir dia? Mali aksaru
minka. Jadi takdir dia macam mana? Mali aksaru apa? Minka. Boleh? Yang tadi apa dia? Ilmu Zaidin aksaru minka. Boleh faham? Okey. Fa in kana al-waqi'u ba'da afdal at-tafdil huwa 'ainul mukhbari anhu wajaba khafduhu bil idafah. Tapi jikalau yang waqi' yang ada selepas daripada af'al tafdil itu diri khabar itu sendiri, tadi bukan diri khabar, berlainan daripada khabar. Ni diri khabar itu wajib dikhafatkan dengan idafah. Wajib dikhafat dengan apa? Idafah. Ka qaulika malu Zaidin aksaru malin. Malu Zaidin aksaru apa? Aksaru malin. Dia nak kata apa? Aksaru malin tu diri yang apa? Mal yang kedua tu. Mal yang kedua tu adakah diri mal yang pertama? Tak. Boleh faham aksaru malin bukan diri apa? Mal yang pertama. Bukan. Diri yang pertama silap. Silap. Malin itu diri aksaru tu. Malin tu diri apa? Aksaru. Ini apa dia? Maksud aksaru tu khabar kan? Malin tu diri aksaru tu lah. Malin tu. Bukan? Malin. Mukhbar anhu tu. Mukhbar anhu tu khabar. Mukhbar anhu tu khabar. Boleh? Ya. Tak. Silap. Betul. Mukhbar anhu mubtada' dia. Khabar bihi apa? Mukhbar bihi khabar lah. Khabar anhu mubtada' betul. Ya, khabar apa? Silap tadi. Khabar apa? Anhu apa? Apa dia? Mubtada'. Jadi kata apa? Malu Zaidin, nampak? Malu Zaidin aksaru apa? Malin. Jadi kita panggil aksaru malin tu khabar. Dan dia diri apa? Malu yang pertama. Boleh faham Diri malin apa? Yang pertama. Habis Baik. Jadi dia kata kalimat malin tu, kalimat apa? Malin. Tak boleh sebut malan. Kena baca apa? Malin. Sebab apa kena baca malin? Sebab kita sebut tadi apa? Aksaru itu diri apa? Mubtada. Aksaru itu diri apa? Mubtada. Maka malin itu tak boleh jadi malan. Boleh faham Itu dia mesti dimajrurkan dengan idhafah. Illa in kana af'alu mudafan ila ghairihi fayunsab. Melainkan jikalau af'al tafdil tadi tu diidhafatkan kepada lain daripadanya, lain daripada tamyiz dia tu, lain daripada apa? Tamyiz. Fayunsabu, maka dia dinasabkan. Nahwu Zaidun aksarun nasi malan. Nampak? Zaidun aksarun nasi apa? Malan. Maka di sini aksaru memanglah diri apa? Mal tadi kan? Tapi di sini apa? Aksaru diidhafatkan kepada nas dulu, kemudian baru datang mal. Maka dia kata aksaru tidak diidhafatkan kepada mal, dia diidhafatkan kepada nas, maka malan itu boleh jadi tamyiz. Wa ghairu muhawwal, dan tidak muhawwal, bukan ada asal dia sendiri. Imtal al-ina'u ma'an, telah memenuhi bekas itu airnya. Telah memenuhi apa? Bekasnya itu apa? Airnya. Huwa qalil, dan itu adalah begitu sedikit. Baik. Wa qad yaqa'u, kita baca. وقد يقع كل من الحال تمييز مؤكدا غير مبين بهيئة ولا ذات. ومثال ذلك في الحال قوله تعالى. Dia nak kata tadilah hal dan tamyiz tadi fungsi asalnya mubayyin. Boleh? Sekarang ni dia tak mubayyin tapi muakkid sahaja sebagai penegas. Maka dia bagi contoh bagi hal yang penegas, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Ini kita baca tadi. Lagi wala ta'thaw fil ardi mufsidin thumma wallaytum mudbirin. Wallaytum tu makna dia apa? Berpaling dah. Mudbirin tu makna berpaling lagi. Jadi kita panggil apa? Taukid saja. Lagi wa yawma ub'athu hayya. Ub'asu dah dibangkitkan hidup dah. Hayya pun hidup lagi dah. Boleh faham tak? Okay, lagi fatabassama dhahika. Tabassam tu dah makna dhahik. Lagi qala syairu tudi'u fi wajhi dhalami muniratan. Tudi'u dah bercahaya dah. Muniratan pun dah bercahaya lagi, sama makna. Jadi dia panggil apa? Muakkidah sahaja. Lagi kajumanatil bahrihi sulla nizamuha. Itu tambahan kan. Okey, lagi ومثال ذلك في التمييز قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا.
وواعدنا موسى 30 ليلة Jumanah apa makna jumanah? Lu'lu'. Jumanah lu'lu'. Al-bahri laut lah. Sulla nizamuha. Apa makna sulla nizamuha? Yang tercabut daripada apa? Nizam. Nizam apa nizam? Khayt, itu dia punya benang dia. Bila benang mutiara tu dia terlucut, maka apa? Nampak jatuh berkilau-kilauan lu'lu' tadi, mutiara tadi. Okay, boleh? Itu tak apalah. Baik, tambahan makna. Misal zalika, مثال ذلك في تمييز قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. Jadi dia bagi tamyiz di sini, tamyiz muakkid dia. Inna indata syuhur, semuanya apa? Bilangan apa? Bulan di sisi Allah Taala itu 12 syahran. Kita dah sebut dah syuhur tadi kan? Sepertinya 12 je dah boleh faham lah, tapi dia sebut syahran lagi. Maka itu dia panggil apa? Taukid. Ulang kali 2 lagi. وواعدنا موسى 30 ليلة ختمنا ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. 40 apa? Lailatan. Sepatutnya dah sebut lailah tadi. Sebut 40 sajalah. Okey lagi. وقول أبي طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. Aku mengetahui bahawa agama Muhammad itu daripada sebaik-baik agama bariyah, agama manusia, dinan. Maksudnya min khairi adyanil bariyah cukup lah. Dinan, dari sudut agama. Jadi dia tambah tu 2 kali din lah. Jadi taukid lagi. Wa minhu qaul asy-syairi wat-taghlibiyuna bi'sal fahluhum. Ya, fahlan wa ummuhum zalla'u min tiqin. Min tiqu. Wa taghlibiyun, kabilah Bani Taghlib, bi'sal fahluhum, sejahat-jahat lelaki mereka. Fahlu lelaki. Fahlan, dari sudut lelaki. Maksudnya ada ulang tu. Fahlu lagi tu dia. Banyak kali ulang. Maka tu dia beritahu wa ummuhum, dan ibu-ibu mereka itu apa? Zalla'u min tiqu. Apa maksud zalla'u? Dalam syarah tu apa? Zalla'u maksudnya iza kana apa? Qalilatul lahmil aliyataini. Maksudnya pungkok perempuan-perempuan depa ni slim, rata gitu. Orang Arab ni tak suka perempuan yang pungkok, tak apa, tak nilah itu, tak montok, panggil tak montok kan, slim macam papan itu. Kan dia maki kot tu, lucah juga dia ni pun boleh kata kan mintiqun. Apa maksud mintiq? Dia kata la tata'azzar bima ya'zumu ajizatuhum. Dia kata mintiq, makna dia apa? Mintiq allati tata'azzaru, itu depa apa? Tata'azzaru, memakai kain di bawah, bima yu'azzim ajizatahu, dan depa pakai kain itu pakai pungkok palsu pula supaya pungkok depa nampak besar. Boleh faham? Maki macam tu, something ni boleh. Maksudnya ibu-ibu depa ni dah lah pungkok ngata, boleh. Lepas tu tipu pula buat pungkok palsu. Lucuh wawang ni lah. Jahiliyah. Boleh? Baik, habis. Isu dia tadi fahlan tu. Fahlan tamyiz, tapi tamyiz fungsi dia muakkid. Lagi. وسيبويه رحمه الله تعالى يمنع أن يقال نعم الرجل رجلا زيد وتأول فحلا في البيت على أنه حال مؤكدة والشواهد على مؤكدة حال مؤكدة والشواهد على جواز المسألة كثيرة فلا حاجة إلى التأويل ودخول التمييز في باب نعمة وبئس أكثر من دخول الحال. Dia kata Sibawayh rahimahullah menghalang, maksudnya tidak membenarkan kita sebut apa? Ni'mar rajulu rajulan zaidun. Maksud dia apa? Tamyiz itu dia berada di antara apa? Mubtada dengan mukhassas. Itu kita akan tengok nantilah di masalah apa? Af'alul madah dengan apa? Af'alul zam. Maka ini apa? Kata apa? Sibawayh. Sekarang khulasahnya dia kata tak bolehlah datang tamyiz selepas daripada ni'mah dan bi'sa. Jadi dia kata dia mentakwilkan fahlan itu sebagai hal yang muakkidah.
Tapi Tok Guru kata syawahid dalil yang menyatakan harus sedemikian, itu maksudnya harus didatangkan tamyiz pada bi'sa dan juga ni'mah, itu adalah begitu banyak, maka tak perlu untuk kita takwil. Wa dukhulu tamyiz, dan banyaknya masuk tamyiz kepada bab ni'mah dan bi'sa ini lebih banyak daripada masuknya apa? Hal kepada ni'mah dan juga bi'sa. Seterusnya mustasna bi'illa wal mustasna bi'illa wallahu ta'ala a'lam. Baik, situ dulu. Bawa muka soalan kita macam ni.